Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kerana Allah merezkikan kepada kita satu kesempatan untuk duduk dalam majlis ilmu yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita kefahaman dalam agama. Dan itulah kebaikan yang sebenarnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah taala nak bagi kebaikan kepadanya, maka Allah fahamkan dia tentang agama dia. Dan agama kita ni ada sumber dia. Agama kita ni ada tuan dia. Syariat ini, empunya syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Dan baginda tidak memiliki hak sedikit pun dalam menetapkan syariat melainkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dalam banyak hadis kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang satu masalah, baginda tawakuf sehinggalah datangnya wahyu, barulah baginda jawab. Kerana apa? Menunjukkan bahawa sifat rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat bahawa baginda tidak memandai-mandai dalam urusan syariat ini, melainkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas dasar itulah kita sebagai umat dia, kita berjalan di atas jalan yang sama. Bila kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan kita juga bersaksi bahawa tata cara kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti jalan yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua bentuk, sama ada akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan seumpama dengannya. Semuanya kita mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manhaj tu mesti jelas. Walaupun kita kata kalau ditanya berapa banyak sunnah Nabi yang kita amalkan, mungkin ada orang berbeza-beza jawapan dia. Ada orang zikir pagi dia baca penuh, ada orang zikir pagi dia baca separuh-separuh. Ada orang sifat dia solat sunat rawatib 12 rakaat dia boleh jaga penuh, ada orang jaga 10 rakaat je. Ada orang kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Sifat beramal dalam agama tu berbeza-beza. Tapi yang paling utama adalah manhaj kita dalam memandang agama. Apa dia manhaj memandang agama? Bahawa kita tak nak amalkan dalam agama ini melainkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah dan disampaikan kepada umat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila ada orang datang kepada kita mengajarkan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat yang asal, sebagai contoh kita dah sebut sebelum daripada ni, zikir yang pelik-pelik. Orang zikir la ilaha illallah, dia mari zikir hu. Ada zikir selepas daripada salat astaghfirullah, dia pergi batai nasyid pula lepas daripada salat dengan lagu yang mendayu-dayu dan seumpama dengannya. Jadi perkara-perkara macam ni menjadikan kita makin kita berpegang teguh, ya, kerana kita takut dan bimbang akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengkhabarkan bahawa akhir zaman ini umat akan berpecah dan akhir zaman akan ada para pendakwah yang mengajak manusia menyimpang daripada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita berada di atas manhaj. Walaupun kita tahu kita masih kurang dari sudut beramalnya, sekurang-kurangnya sebagaimana kata Abdullah ibn Mas'ud, berpada-pada dengan sunnah lebih baik daripada banyak dan berlebihan dalam perkara bid'ah. Buat banyak tapi tidak menepati tidak menepati apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah lebih kita suka daripada buat sikit tapi bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sudah berapa lama sekali atau kita dah baca kitab Talbis Iblis yang membuka pekung atau kedok orang-orang yang ditipu daya oleh iblis, terutamanya pada watak-watak orang yang menzahirkan keilmuan, menzahirkan kesalehan dan menzahirkan kezuhudan. Ini yang disebut oleh Ibnul Jauzi dalam kitab dia Talbis Iblis. Bukan berkaitan dengan orang-orang ahli maksiat yang jelas-jelas ada pelaku maksiat. Yang tu tak apa. Tapi yang paling bahaya ialah orang yang menampakkan kebaikan, kesalehan, kezuhudan. Dianggap orang yang benar dalam agama, tapi sebenarnya mereka menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Sebab itulah kita baca kitab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada fitnah ini. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dalam satu bab, iaitulah talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam bentuk karamah. Kalau kita masih ingat lagi cerita kita, nak sebut dahulu kala macam lama sangat dah. Pada zaman dahulu apa telah kata lama sangat tak mari ni. Nah, kita kelas kita sebelum daripada ni kita bahaskan tentang talbis iblis terhadap orang taat dengan sesuatu yang menyerupai karamah. Okey, dan kita dah baca dah separuh daripada ni permulaan dia. Cuma kita ulang baliklah sedikit. Iaitulah karamah ni kita tak tolak, bukan kita menolak isu karamah. Karamah ni benar ada pada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi karamah yang benar dia datang dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Berarti apabila orang itu menepati syariat yang benar, duduk di atas jalan Al-Quran, duduk di atas jalan sunnah, dalam sesuatu keadaan Allah memuliakan dia dengan karamah. Betul ada, bukan kita kata tak ada. Tetapi harus diingat, kadang-kadang orang jahil boleh ditipu oleh iblis dalam bentuk karamah. Maksudnya apa? Benda tu bukan karamah, dia istidraj. Tapi kerana kejahilan seseorang, dia anggap sebagai karamah. Boleh faham? Istidraj ni apa? Benda yang Allah Ta'ala bagi benda tu berlaku, walhal orang ini menyelisihi syariat. Seperti ahli sihir. Ahli sihir boleh tak benda-benda pelik-pelik? Boleh. Kenapa Allah izinkan benda itu berlaku? Istidraj. Padahal ahli sihir menyimpang daripada syariat. Tapi dia boleh buat benda-benda yang orang tengok sebagai kagum dan takjub. Magic. So benda tu boleh berlaku kepada ahli sihir, maka benda tu juga boleh berlaku kepada orang-orang jahil yang ditipu oleh syaitan. Sebab itu sebahagian daripada ulama, mereka kalau boleh mengelakkan diri daripada karamah. Hatta kalau benda tu berlaku sekalipun, dia kata ni bukan karamah, ni kebetulan saja ni. Supaya apa? Supaya dia tak nak dalam sangkaan diri dia bahawa dia adalah orang yang memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Sehingga kadang-kadang mereka menjadi futur dalam ibadah. Pasal apa? Dia rasa dia dah sampai satu tahap keadaan begini, maka dia mulalah kurang dalam bentuk ibadat dia.
Macam kita lah, dah berjaya naik gunung, naik mata tengah tak naik tu, semangat lagi dah sampai puncak tu kak. Mulalah orang bisnes pun lagu tu juga, tak boleh jadi jutawan kak. Semangat dah jadi jutawan, dia pun relax sekejap, dia akan jatuh. Kalau dia pandai, dia naik balik. Kalau dia tak pandai, dia jatuh tergungung. Maka begitulah sifat ibadah. Kadang-kadang ibadat ni, time kita udah buat amal baru dia nak buat, tiba-tiba syaitan mari, dia bagi sesuatu, dia nak nampakkan sebagai karamah. Maka orang tu pun terfitnah. Apatah lagi kalau dia tu sebenarnya bukan di atas jalan sunnah. Dia ni amalan dia tak apa-apa, tapi ada tiba-tiba orang sakit, histeria. Syaitan ada dalam fulan hok kena histeria. Mari kawan ni tunjuk gambar tok syekh dia yang menyelisih sunnah. Tunjuk gambar tok syekh tu, terus lari tu. Padahal kalau dari sudut syariat, apa yang dilakukan oleh dia menyelisih Quran dengan sunnah. Tapi kerana orang tengok syaitan lari, maka mulalah orang mempercayai tuan guru yang menyelisihi sunnah itu, dijadikan ikutan, sehingga orang ramai pun ikut amalan-amalan dia yang menyimpang daripada sunnah Nabi SAW yang sebenar. Itu sebagai contohlah. Jadi begitulah keadaan talbis iblis dalam bentuk karamah. Bukan kita mengingkari wujudnya karamah, kita dah sebut sebelum daripada ni beberapa bentuk ataupun hujah di kalangan ulama berkaitan dengan karamah tu ada. Tetapi kita berhati-hati dalam bab itu supaya tidak ditipu oleh iblis. Kadang-kadang kita baca cerita wali-wali ni, kita pun rasa semangat nak juga jadi ada karamah. Dia ni dia tak tahu dia, contohnya dia tak tahu kita ni amalan begini. Aku tapas sekali mutah hijau lebih 40 hari tak bangun, baru dia tahu karamah aku setara mana. Dia mari terdetik dalam hati lagu tu. Kadang-kadang kita pun doa, ya Allah biarlah aku ni kenduri tak turun hujan. Ya Allah biarlah tak turun hujan. Tiba-tiba tak turun hujan sungguh, kita pun rasa hebat aku. Dia mula mari lagu tu. Padahal tak turun hujan tu kebetulan memang tak turun hujan pun. Kita pun duduklah main kapal, naik perahu berapa, takutlah tenggelam gini. Duk baca zikir Allah gini selamat gitu. Sebab aku duk baca zikir dah tu. Dia marilah benda-benda macam tu. Soalnya, apa pandangan ulama berkaitan dengan talbis itu? Itu yang kita nak baca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Kita muka surat 488. Talbis iblis dengan sesuatu perkara yang menyerupai karamah para wali Allah. Okey, karamah tu ada, tapi iblis dia tipu orang yang tidak wali ni dengan sesuatu yang menyerupai karamah, sehingga orang tu anggap wali ni. Sebab tu sekarang ni mudah ya orang kata sikit-sikit, dia ni wali ni, dia ni wali ni. Apa justifikasi dia nak kata orang ni wali? Sebab pernah berlaku karamah. Walaupun orang tu tak pergi semayang 40 tahun berjamaah di masjid, walaupun orang tu 40 hari tak keluar rumah, tak pergi solat Jumaat sekalipun, yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat, tapi dia boleh declare orang tu sebagai wali berdasarkan karamah. Padahal itu bentuk talbis iblis. Nak jadi wali, sebenar-benar wali siapa dia? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Quran kata orang yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah. Dan dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku, aku isytiharkan dia dengan perang. Kemudian Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala kata, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Tidak ada seseorang pun daripada kalangan hamba yang mendekatkan diri kepadaku lebih aku suka daripada apa yang aku fardukan kepadanya.
Jadi kalau sampai tak pergi salat fardu berjamaah di masjid, kerana duduk bersuluk di satu tempat, kita kata itu bersalahan dengan hadis. Dia meninggalkan syariat yang asal, salat fardu berjamaah di masjid, kerana duduk bersuluk kerana amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Itu bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan syariat. Jadi kaedah kita kata, nak kata wali ni mesti diukur dengan panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Saya baca kata-kata Al-Imam Syafi'i sebelum daripada ni. Seandainya kamu lihat orang tu terbang di udara sekalipun, jangan kamu anggap dia itu wali sehingga kamu bandingkan amalan dia dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita baca kan berkelas sebelum daripada ni perkataan Imam Syafi'i dalam masalah ni. Jadi karamah ni ada, tapi kena ukur dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. So iblis tipu macam mana? Seakan-akan karamah, tapi diberikan kepada orang yang menyelisihi syariat, ataupun orang tu taat sebenarnya, tapi dengan dia taat sikit, dengan talbis itu dia jadi anggap dia ni somebody, sehingga akhirnya ada yang jadi mengaku jadi Mahdi. Orang Malaysia baru ni duduk di Madinah mengaku jadi Imam Mahdi. Tak tahu. Kau tak tahu cerita sini. Oh, tak tahu ni. Ana pun sebenarnya tak tahu juga, tapi kebetulan kita pergi umrah, jumpa dengan konsulat, awal konsulat. Orang konsulat kata dia terpaksa duduk di konsulat beberapa hari, kena bagi makan, bagi minum, pasal dia orang dah habis bekalan. Overstay duduk di Madinah. Bukan sehari dua hari, dia duduk di Madinah tu dekat hampir setahun. Kalau dia overstay rasa 200 hari ke berapa. Kumpulan ni dikaitkan dengan satu tarekat. Kemudian kebetulan dalam tarekat tu dia seorang je konon-kononnya keturunan Said, keturunan Nabi. Jadi sehingga akhirnya bila orang dah puja keturunan Nabi, dia kata dalam tarekat ni tak ada orang lain, dia je. Maka dialah Mahdi yang dijanjikan. Pengikut dia ni jual habis tanah, rumah, jual, pergi duduk di Madinah nak menanti kemunculan Tok Syekh dia ni dibai'ah sebagai Mahdi. Tunggu sampai habis visa, Tok Guru dia tidak diisytihar lagi sebagai Mahdi. Sampai akhirnya overstay, kena tangkap kepada pihak berkuasa. Sampailah dia ambil konsulat kedutaan sapu tangan, duduk dari konsulat, tak tahu nak duit, nak balik, nak bayar denda, tak ada duit, nak beli tiket kapal terbang, tak ada duit. Kena duduk di konsulat. Orang Malaysia nak mengaku Imam Mahdi. Tak tahu tu, tak keluar cerita sini. Tapi ni memang cerita real story, bukan cerita saya dapat daripada konsul general di konsulat general di Jeddah. Dia mengaku jadi dia Imam Mahdi. Pengikut dia walaupun dah kena tipu macam tu, dia masih lagi kata Tok Guru dia tu memang Mahdi, cuma belum sampai waktu dia lagi lah. Setara tu punya kena tipu dah, masih lagi kata Tok Guru dia betul. Ada masuk berita? Ana tak pasti sebab kebetulan masa tu ana duduk di sana. Ana tak tahu ada dapat berita ke dari sini. Ada dengar Bu Mas? Ada kan? Kat Negeri Sembilan kan? Carilah cerita tu, ada cerita real. Ana tak ada berita sumber berita, ana dapat sumber daripada konsul general sendiri cerita. Macam mana dia orang terpaksa keluarkan belanja untuk bagi makan minum kepada kumpulan ni sebab tertipu dengan Tok Guru dia mengaku Imam Mahdi. Kena tipu lagu tu pun orang kata kamu masih percaya? Memang dia Imam Mahdi, cuma belum sampai waktu lagi, kena tunggu sikit lagi. Tara tu punya kena tipu, masih lagi percaya. Jadi benda-benda macam ni lah iblis ni dia boleh tipu. Mungkin orang tu sebenarnya ahli ibadat yang baik, mungkin. Kemudian dia pun masuk satu kumpulan, dia dapat amalan yang special pada dia. Kemudian campur pula dia ni
keturunan Nabi, diberikan sedikit karamah ke apa yang menyerupai karamah, iblis tipu dia, akhir sekali dia mengaku Imam Mahdi. Gitu je. Sebab tu baru ni di perkampungan sunnah di itu ada orang marah bila ana cerita siri masa forum kita dengan Ustaz apa tu Ali, yang cerita tentang kadang-kadang tu ramai orang kita ni yang dianggap ustaz ni sebenarnya tu bomoh. Bomoh yang dianggap ustaz. Jadi bila dia merawat, konon-kononnya dia mengata dia syariat perawatan Islam lah. Tapi bila dia buat tu, apa dia baca bertentangan dengan syariat. Tapi benda tu berlaku. Sebab apa? Sebab kadang-kadang talbis iblis. Syaitan dah pakat dah, dia pun kata tak apalah, orang ni orang kerana dia ni gang kita pun lagi lah. Ada orang pun ikut. Benda-benda macam tu dianggap sebagai talbis. Baik, kita sambung kitab kita. Betapa banyak orang yang tertipu oleh sesuatu yang menyerupai karamah. Sebelumnya telah kami riwayatkan dari Abi Imran, dia bercerita, Farqad berkata kepadaku, wahai Abu Imran, hari ini aku sedang fokus terhadap urusan pajakku, iaitu sebesar 6 dirham. Hilal sudah muncul, sementara aku belum mempunyai wangnya. Maka aku pun hanya bisa berdoa. Setelah itu ketika aku sedang berjalan di tepi sungai Furat, tiba-tiba aku menemukan recehan sekitar 6 dirham. Aku lantas mengambil wang itu dan menimbangnya. Ternyata jumlahnya tepat 6 dirham. Tidak kurang, tidak lebih. Abu Imran berkata, sedekahkan wang itu kerana itu bukan milikmu. Ketahuilah Abu Imran adalah kunyah atau panggilan Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ahli fiqh yang berasal dari Kufah. Perhatikanlah perkataan dan sikap fuqaha ahli fiqh yang tidak mudah terpedaya. Abu Imran menceritakan bahawa wang tersebut tergolong luqatah dan dia tidak tertarik dengan kisah mengenai sesuatu yang menyerupai karamah. Abu Imran tidak menyuruh Farqad mengumumkan luqatah itu kerana menurut mazhab orang-orang Kufah, luqatah yang nilainya kurang dari 1 dinar tidak wajib diumumkan. Sepertinya Abu Imran menasihatkan Farqad agar menyedekahkan wang tersebut supaya tidak membuat dirinya mengira diberikan kemuliaan berupa karamah untuk mengambil dan menginfakkan wang tersebut. Jadi satu hari cerita dia ni, jumpa dia ada hutang 6 dirham. Jalan-jalan jumpa duit 6 dirham. Jadi seolah-olah Allah bagi kepada dia ni satu bentuk kemuliaan, jumpa duit boleh lansaikan hutang dia. Nasib baiklah ada seorang yang faqih dalam masalah ni. Dia kata, jangan ambil bayar hutang kamu, ambil duit sedekah, pasal ini bukan milik kamu. Dan jangan anggap pun bahawa ni adalah karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Pasal apa? Dia tak nak tertipu dengan luqatah tersebut. Dari Ibrahim Al-Khurasani dia bertutur, satu saat tatkala hendak berwuduk, tanpa diduga aku menemukan bejana dari mutiara yang berisi air dan siwak dari perak. Hujung siwak ini lebih halus daripada sutera. Aku kemudian bersiwak dengannya dan berwuduk dengan air itu. Setelah selesai, kedua barang itu aku tinggalkan. Namun kisah di atas bersumber dari orang yang tidak boleh dipercayai periwayatannya. Kalaupun sahih, kisah ini menunjukkan minimumnya ilmu Al-Khurasani, kerana jika memahami fiqh tentu dia tahu bahawa menggunakan siwak perak tidak dibolehkan. Jadi lantaran ilmunya minimum, yakni sedikit, maka tanpa ragu dia memakai siwak dari perak tersebut. Apabila dia mengira ia sebagai karamah, perlu dimaklumi bahawa Allah Azza wa Jalla tidak akan memuliakan seseorang dengan sesuatu yang terlarang digunakan menurut syariat. Allah tak akan bagi kemuliaan dengan benda yang Allah larang, kecuali apabila Allah hendak menampakkan hal tersebut sebagai ujian kepada dirinya. Jadi dia bukan karamah, sebaliknya adalah ujian, ibtila. Okey, sebahagian orang anggap ni karamah, tapi sebenarnya dia adalah ibtila. Apa maksud ibtila? Ujian. Allah nak test dia ni, betul kalau dia ni duduk di atas jalan syariat.
Okey. Jadi mewaspadai beberapa hal yang secara lahiriah terlihat seperti karamah. Dikarenakan orang-orang berakal mengetahui betapa hebatnya tipu daya iblis, maka mereka mewaspadai segala sesuatu yang lahiriahnya terlihat seperti karamah Allah untuk para walinya. Bila kita kata di sini orang-orang berakal, maknanya penulis kita ni cerita tentang macam mana orang yang selamat daripada tipu daya iblis ni. Macam mana orang yang berakal selamat daripada tipu daya iblis. Okay? Mereka mewaspadai sesuatu yang dianggap karamah. Hati-hati. Benda ni nampak macam karamah, lalu mereka akan hati-hati. Macam mana? Alasan kehati-hatian ini hanyalah satu. Mereka amat khawatir kalau hal itu ternyata masuk bahagian dari tipu daya atau talbis iblis. Sebahagian tu memang betul karamah pun dia tak anggap karamah lagi. Maksud apa? Dia tak nak terjebak dalam tipu daya iblis. Kalau betul karamah pun dia tak nak anggap sebagai karamah. Sebahagiannya sampai tahap macam tu. Kerana dia tak nak terjebak daripada dalam tipu daya iblis. Soal hati, soal ibadat ni, Allahu Akbar, bukan sekadar nak jadi wali dah. Kita beribadat ni, tujuan apa kita beribadat? Nak jadi hamba. Jangan sampai kita nak tanya, mu jadi wali ni apa amalan kamu? Nak buat amalan supaya jadi wali, sedangkan kita beramal untuk menjadi hamba kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi kepada kita kemuliaan, melainkan kemuliaan ibadat tu saja pun sudah cukup. Alhamdulillah. Allah rezekikan kita salat 5 waktu tanpa kita ni boleh jalan atas air. Alhamdulillah. Sebab tu kadang-kadang orang yang duduk di balik tabir ni kita tak tahu, boleh jadi dia wali lagi daripada yang duduk di depan. Pasal apa? Pasal masalah hati dia tidak terfitnah dengan benda-benda yang ada orang di depan. Kalau orang ada depan ni jumpa orang tu, oh, kenal, orang tu kenal. Tapi orang ada balik tabir, berapa ramai orang kerja dia tukang cuci masjid je, tidak dikenali seperti mana imam masjid. Tapi dalam hati dia saat beramal tidak diganggu oleh riak dan sum'ah. Sebaliknya benar-benar dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Sebab itulah maksud beramal. Jadi jangan sampai kita ni beramal, tujuan amal pasal nak jadi wali. Tujuan kita beramal adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Soal Allah nak bagi karamah kau, Allah Ta'ala tak bagi karamah kau, kemuliaan kita bila kita beriman kepada Allah, kita tunduk kepada Allah, alhamdulillah. Sebahagian daripada para salaf, kalau dapat balasan terus dia akan takut. Contohnya dia infak hari ni, kita kadang-kadang kita bagi derma, contohlah bagi derma RM10. Kejap lagi orang bagi kat kita RM100. Oh, tengok amalan aku ni terima. Dia berasa, pasal aku derma tak ada RM10 tu, Allah Ta'ala terima lah tu. Sebahagian salaf takut benda tu. Dia kata apa? Aku bimbang disegerakan balasan amalan ini di dunia sehingga tiada lagi ganjaran untukku di akhirat. Uthman bin Affan, bila dia orang kata dia kaya, dia takut, dia menangis. Sebab dia takut, aku takut kekayaan ini balasan Allah untuk amalanku di dunia sehingga aku tidak mendapat bahagian nanti di akhirat. Kita kalau boleh lotu kita buat nak suruh nampak lalu hasil dia. Dan ini fitnah dalam agama. Talbis iblis boleh berlaku dalam masalah ni. Sebab tu para orang yang berakal, mereka mengelakkan diri, waspada dalam soal karamah. Diriwayatkan kepada kami dari Abu Tayyib, dia menceritakan sebuah kisah ihwal bahasan kita kali ini sebagai berikut. Cerita yang ada kaitan dengan topik itu. Abu Tayyib mengatakan, aku mendengar Zahrun menuturkan,
seekor burung pernah berbicara kepadaku. Peristiwa itu terjadi ketika aku berada di padang pasir dan tersesat. Lalu aku melihat seekor burung berwarna putih. Tiba-tiba burung itu berbunyi kepadaku, wahai Zahrun, kamu tersesat. Aku berkata, wahai syaitan, tipu saja orang lain, jangan tipu aku. Burung tu mari cakap dia, kamu sesat ni. Dia pun kata, mu syaitan, jangan tipu aku. Oh, kalau kita dengar lagu tu, oh, burung boleh cakap ni. Oh, wali dah aku ni. Dia tak. Dia kata, hai syaitan, jangan tipu aku. Tipu orang lain. Burung itu kembali mendekat dan berkata kepadaku, kamu tersesat. Aku berseru, wahai syaitan, sudah aku bilang, kau tipu saja orang lain selain daripada aku. Dia tipu orang lain, jangan tipu aku. Untuk kali ketiga burung itu terbang dan bertenggek di pundakku, dia kata, di bahuku, dan berkata, aku bukan syaitan, kamu sedang sesat. Aku ini diutuskan kepadaku. Setelah itu si burung menghilang dari pandanganku. Maknanya dia waktu datang mula-mula tu, kalau boleh dia tak nak anggap benda ni karamah. Burung tu main, hai syaitan, dia kata, jangan tipu aku. Supaya apa? Dia tak nak anggap itu adalah karamah untuk dia. Dari Zulfa, dia menceritakan, aku bertanya kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, bibi, yakni makcik, kenapa engkau tidak izinkan orang-orang menemui dirimu? Dia menyahut, apa yang boleh kuharapkan dari mereka? Setelah menemuiku, mereka hanya menceritakan hal-hal yang tidak pernah ku perbuat. Aku pernah mendengar mereka mengatakan bahawasanya aku menemukan wang dirham di tempat salatku, di bawah tempat salatku, dan makanan dimasakkan untukku dalam periuk tanpa api. Andai aku melihat hal seperti itu, pasti aku ketakutan. Rabi'ah Adawiyah sendiri, bila orang nak pergi jumpa dia, dia tak bagi. Orang tanya, kenapa tak bagi? Dia orang ni kalau mari jumpa aku, macam-macam dia cerita, padahal benda tu tak berlaku pun. Dia cerita macam mana? Dia cerita tengah-tengah semayang, tengok ada duit keluar daripada tempat bawah solat. Tengok-tengok lauk masuk dalam puyuk yang tak ada api. Kata Rabi'ah, kalau benda tu berlaku, aku takut. Kata. Takut maknanya tertipu dengan talbis. Dia tak mengharapkan benda tu berlaku, cuma orang. Sebab tu kadang-kadang kita ni pada orang soleh tu betul, tak berlaku pun, tapi orang lain orang cerita lebih. Oh, cerita tu, oh, Tok Kenali macam ni cerita Tok Kenali, macam-macam cerita Tok Kenali. Tapi bila kita tanya anak cucu Tok Kenali, dia kata kita pun dengar lagu tu tapi tak tahulah betul ke tidak. Dengar saja lah. Pasal apa? Kadang-kadang rekayasa dia banyak. Mungkin Tok Kenali soleh betul, tapi cerita tokoh tambah kepadanya berlaku. Seperti mana yang berlaku kepada Rabi'ah Al-Adawiyah ini. Aku berkata lagi, orang-orang kerap kali membicarakan tentangmu. Mereka menyebut Rabi'ah mendapatkan makanan dan minuman di dalam rumahnya. Apa benar kamu menemukan sesuatu di situ? Rabi'ah menanggapi atau menyanggah, wahai anak saudaraku, andaikan aku menemukan sesuatu dalam rumahku, tentu ia tidak akan kusentuh dan tidak akan kutaruh di hadapanku. Orang betul-betul saleh, dia tidak mengharapkan karamah ni, kerana dia takut kepada talbis iblis. Orang yang duk harap ni sebab dia tidak merasakan kemanisannya ibadah. Orang ahli sunnah, dia rasa kemanisan, kekuatan dia dengan hujjah dia. Pagi tadi kita cerita tentang manhaj dalam akidah berbanding dengan ahli falsafah dan teologi. Orang falsafah ni, dia akan kembali kepada perkataan fulan bin fulan. Orang tu kata, orang ni kata, dia tu kata, ilmuwan tu kata begini-begini. Sehingga akhirnya
dia akan sampai ke satu tahap, benda ni benar pada sangkaanku, pada pandanganku, pada tanggapanku. Boleh jadi salah pada pandangan orang lain. Kemuncak kepada benarnya dia, ilmu falsafah benar pada saya, tapi boleh jadi salah pada orang. Pasal apa? Sebab dia adalah perkataan manusia. Ataupun hari ini dianggap benar, minggu depan dianggap salah. Pasal dia perkataan manusia. So dia adalah satu fakta yang sangat rapuh. Berbanding dengan orang yang belajar akidah berdasarkan Quran dan Sunnah, dia tak ada rasa rapuh tu. Dia akan rasa solid. Pasal apa? Aku punya hujah, Allah yang kata. Dan apa yang Allah Ta'ala kata pasti benar. Tak ada benar di sisi saya, tak benar di sisi kamu. Boleh jadi benar hari ni, minggu depan tak benar. Tak ada istilah tu dalam nas-nas syariat. Bila Allah kata A lah benar sampai kiamat. Bila Allah kata B lah kebenaran sampai kiamat. Sebab tu kita orang yang beramal dengan sunnah, kita tak mengharapkan sesuatu yang dinamakan sebagai karamah untuk memberikan kenikmatan kepada kita dalam ibadat. Cukuplah kita tahu bahawa amalan itu telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kemanisan untuk kita melakukan amalan itu. Tak perlulah orang kata dia baca zikir ni 10,000 kali, akhir sekali singa mari bagi salam kat dia. Kita tak perlu. Cukup bagi kita buat zikir apa ni? Sebab aku tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan zikir ni. Solid tak solid? Solid. Sebab tu ahli sunnah tidak mengharapkan kepada karamah. Kalau Allah nak bagi, alhamdulillah. Tapi sebagaimana kita baca dalam kitab, betapa banyak mereka mengelakkan diri daripada karamah kerana bimbang kepada tipu daya iblis. Sebaliknya orang yang tidak berpegang pada sumber, dia macam testimoni lah tuan-tuan. Betul tak? Kalau produk tu tidak clinically proven, dia akan berhujah dengan testimoni. Tapi kalau benda tu ada punya lab punya sijil, lantakmu testimoni berapa kau apa, kita dah ada sijil lab dia. Pasal apa? Ni clinically atau lab dah test betul proven. Kita tak perlu pada testimoni. Dalam beramal macam tu juga. Kita tak perlu kepada dia buat amal ni dapat karamah A, dia tu buat amal ni dapat karamah B. Pasal apa? Kita dah ada hujah. Quran kata macam ni, hadis kata macam ni. That's it. Tapi orang yang mana amalan dia tak ada sumber, macam mana dia nak justify benda tu betul? Testimoni. Dia tu buat amal hari ni, tiba-tiba dia menego jadi murah rezeki. Siapa tulis surat ni, dia sebar 20 keping ada, dapat murah rezeki. Kawan ni hari tu dia nak interview, dia pun baca ni gini-gini, dapat kerja tu. Testimoni. Kita, orang berpegang pada Quran dengan sunnah, tak perlu benda tu. Even kalau kita baca pun, kita gagal dalam hidup sekalipun, buang kerja pun, tetap kita amal ke. Pasal apa? Sebab hak tu isu kerja. Hak ni, hak memang Nabi buat. Dan kita tak perlu kepada dia buat ni seperti tiba-tiba dapat kerja ke apa. Tak. Bila kita tahu Nabi SAW baca macam tu, cukuplah itu hujah bagi kita. Kalau kita nak juga ke, cukuplah bagi kita Quran dan hadis sebagai kemanisan ibadat kita. Bila kita baca lepas daripada salat, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah. Ataupun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Walaupun orang tak anggap kita tu tak seronok baca, tak syahdu, ustaz tu lagi sedap. Macam mana dia? Astaghfirullah Rabbal baraya. Menangis belakang. Kita tak rasa pun syahdu dia. Pasal apa? Sebab kita kata benda tu Nabi tak buat, hak kita buat ni ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bila ada orang baca rokok lama sujud belakang tu tahu baca gapo dia baca. Kita pun tak apa. Tapi bila kita tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baca doa istighfar dalam solat. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu alaniyatahu sirrahu ataupun jullahu sirrahu Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu apa tu? Allahumma salli akhir sekali sirrahu alaniyatahu. Bila kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, kita pun rasa alhamdulillah. Kita rasa ketenangan dan kemanisan ibadah bila kita tahu benda tu Nabi buat. Tak perlu kepada justifikasi, tiba-tiba burung bagi salam, tiba-tiba singa bagi salam, tiba-tiba berjalan atas air, tiba-tiba isi air dalam minyak, kereta tiba-tiba tukar jadi minyak. Macam-macam cerita bab pelik ni. Kereta mati tok guru tu, ambil air cedok dalam tepi sawah tu, isi dalam kereta, tiba-tiba tukar jadi minyak. Hebat dia. Tapi kita tak perlu cerita-cerita, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dia datang membawa syariat. Hatta bila orang kafir nak Bukit Safa jadi emas, Jibril kata boleh, tapi kalau selepas tukar, siapa lagi kita beriman kepada kamu, akan hancur Allah azab dia dengan azab yang tidak pernah ditimpakan oleh kepada sesiapa pun sebelum daripada ni. Nabi kata biarlah, tak apalah, tak tukar, biarlah aku ajak mereka dengan dakwah. Ada waktu Allah Ta'ala izinkan kepada Nabi, ada waktu Nabi tidak diberikan. Nabi sampai perikat dibaling dengan batu di Taif, darah. Nabi sampai dipukul di Uhud, berdarah. Jadi ada waktu karamah ni ataupun mukjizat diberikan kepada Nabi. Ada para Nabi dibunuh oleh pengikut dia sendiri. Jadi bukanlah sesuatu yang kita kata karamah tu siapa perikat. Sebenarnya benda tu sihir. Kalau tiap kali baca tu jadi, tiap kali baca tu jadi, itu yang justifikasi kita kata. Nabi pun bukan setiap kali nak mari. Tiba-tiba dia ni, karamah dia mari macam dia petik jari. Mari karamah, tunjuk pak karamah, baca karamah. Tu bukan karamah lagi kalau setiap kali petik tu mari tu istidraj nama dia. Dia ada khaddam dia. Itu yang kita takut. Jadi sebab tu saya katakan sekali lagi, sebagai ahli sunnah, cukuplah kemanisan ibadah dengan panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, dari Zulfa, dari Rabi'ah, dia berpuasa pada hari yang sangat dingin. Dia berkata, jiwa ini mendorongku untuk berbuka dengan makanan hangat. Saat itu aku punya lemak, maka aku bergumam, andai aku punya bawang merah atau bawang bakung, pasti dapat kuolah lemak ini menjadi makanan hangat. Tanpa diduga seekor burung datang dan menjatuhkan bawang merah dari paruhnya di sebuah celah yang terdapat di rumahku. Menyadari hal itu, aku pun segera mengurungkan niatku untuk berbuka dan membuat makanan hangat, kerana khawatir yang demikian tadi berasal dari syaitan. Dia baru fikir, tiba-tiba mari burung atas pun, dia tak ambil benda tu. Dia takut benda tu adalah syaitan nak datang menipu dia. Kalau jadi kat kita, siap selfie lagi tengok burung bawa update pula status, hari ni aku nak buka gini-gini, tiba-tiba mari burung bagi. Update lalu status. Nama kita ni jangan benda-benda macam ni. Benda jadi benda-benda pelik di Mekah, dia hilang, tiba-tiba jumpa lah macam-macam cerita gitu. Boleh masuk majalah Mastika tu, hebat lah. Baik, dari Muhammad bin Yazid bahawa dia menuturkan, orang-orang meyakini Wahib termasuk penghuni syurga. Saat diberitahukan hal ini, dia menangis sejadi-jadinya dan berkata, aku takut jika hal itu datang dari syaitan. Sangat takut, mereka sangat takut. Dipuji, diberikan penghormatan, diberikan. Pasal apa? Sebab kita ni beramal untuk jadi hamba. Riak pun kita takut, ujub pun kita takut. Kita rasa amalan kita diterima oleh Allah tu pun kita rasa bimbang. Sebab kita ni mengharapkan, masih dalam keadaan harap, ar-raja.
Tak ada satu pun yang kita boleh bagi satu keyakinan amalan kita diterima oleh Allah. Tapi dengan datangnya benda-benda macam ni, seorang tu boleh melepasi tahap ar-raja dan dia rasa dia diterima oleh Allah. Padahal para ulama tidak bersungguh-sungguh pun dalam bab tu. Apatah lagi setengah-setengah orang bila mari seorang kata dia ni wali tu, dia pun mulalah kata wali, aku ni wali. Tu dia boleh tumbuk buah durian siapa pecah. Tunjuk gambar dia tumbuk buah durian, pung siapa pecah. Nak kata nak tunjuk apa? Nak tunjuk kita ni hebat. Tak payah. Orang panggil amalan kita tidak bertambah dengan kehebatan itu. Sebaliknya, makin kita tunduk kepada Allah, makin orang tak puji, makin orang tak tahu, tak kenali kita, lagi baik. Uwais Al-Qarni, kalau kita tahu cerita dia tu, duduk mengembala kambing je, jadi khadam kepada kafilah dagang. Orang pun tak kenal dia, tapi nama dia masyhur di langit. Orang jenis lagu ni lah kita. Bukan kita nak mengharapkan, tapi kata itulah sifat orang-orang saleh yang benar dalam beramal. Dia tidak mengharapkan untuk dia ni orang kenal jadi wali, atau dia sendiri pun tak nak acknowledge dia ni wali. Biarlah dia ni senantiasa status dia seorang hamba yang senantiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Bimbang kita rasa bila dah ada perasaan aku ni wali, maka di saat itu talbis iblis akan datang. Mengkritisi kisah fiktif di kalangan sufi. Mengkritik kisah-kisah dongeng fiktif ni, maksud dongeng lah. Okay? Kadang-kadang cerita karamah dia tu sampai melampau-lampau. Singa makan pisang, contohlah. Bila masuk kalau singa ni boleh makan pisang, tapi jadi macam soal fiction. Iblis telah menipu sekelompok sufi generasi akhir, sehingga mereka merekayasa kisah-kisah tentang karamah para wali. Tujuan rekayasa ini sesuai dengan pengakuan mereka adalah meneguhkan posisi di mata masyarakat. Tujuan cerita ni supaya kedudukan orang ni di mata masyarakat jadi tinggi. Macam tadilah testimoni. Dia tak boleh kuatkan hujah dengan Quran dengan sunnah, tapi dia kuatkan dia dengan testimoni. Apa testimoni? Karamah. Lalu dicerita, cerita-cerita rekaan, sehingga menampakkan figura tertentu tu sebagai wali dengan karamah-karamah yang pelik, walaupun cerita tu sangat-sangat tidak masuk akal. Padahal kebenaran tidak perlu diperkuat dengan kebatilan. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala menyingkap rahsia mereka melalui para ulama hadis. Dari Sahal bin Abdullah bahawa dia berkata, aku menemani seorang pemuda yang disebut-sebut sebagai wali di jalanan menuju Makkah. Selama 3 hari dia tidak mempunyai makanan apa-apa. Dia kemudian mendatangi sebuah masjid yang berada di atas gunung. Ternyata di sana ada telaga lengkap dengan kerekan, tali, timba dan alat bersuci di atasnya, dan di dekatnya terdapat pohon delima yang tidak berbuah. Dia tak bawa makanan, tak makan 3 hari. Gigi tengok ada satu masjid, ada telaga, cukup lekat situ, dan ada pada pokok dia satu pokok delima yang tidak berbuah. Pemuda tersebut berada di masjid sampai maghrib. Pada waktu maghrib tiba, tanpa disangka datanglah 40 orang mengenakan pakaian wool, pakaian kapas lah, pakaian bulu, dan bersandal dari daun kurma. Makna selipar daripada daun kurma, baju daripada bulu. Ni geng-geng zuhud lah ni. Orang zuhud. Kita dah sebut pakaian bulu ni. Zaman dulu pakaian bulu ni pakaian zuhud. Pakaian hak mahal ni, hak macam hak kita duk pakai ni, pakaian cotton, duk pakai kapas, dia lembut. Hak dulu ni, bulu zaman lain ni memang dah mahal. Bulu zaman dulu dia bukan macam tu. Hak sekeping tu tebuk tengah jadi macam baju kelawar tu. Itulah dia pakaian dia, bulu pun diikat. Maknanya itu pakaian yang dhaif. Kasut dia pula daripada daun kurma, pelepah daun kurma. Mereka pun masuk masjid dan mengucapkan salam.
Lalu salah seorang dari mereka mengumandangkan azan. Tidak lama kemudian iqamat dikumandangkan. Pemuda itu pun maju lantas menjadi imam salat. Dia tak duduk seorang, mana jadi imam pada 40 orang hok mari ni. Selesai salat, dia pun menghampiri pohon delima tadi. Ternyata di pohon ini telah matang 40 delima segar. Setiap dari mereka mengambil satu buah. Selanjutnya pemuda ini pun pergi. Sementara itu aku bermalam. Sahal berkata, aku pula bermalam dalam keadaan lapar. Sebenarnya saat mereka selesai salat dan memetik buah delima tersebut, aku mengadukan diri ini kepada mereka. Wahai kaum, aku ini saudara kalian sesama Muslim dan aku sedang kelaparan hebat. Kenapa kalian tidak berbicara atau menghibur aku? Pemimpin mereka menjawab, kami tidak berbicara orang yang terhalang oleh sesuatu yang dibawanya, yakni bawa harta. Kami ni geng-geng hak tak bawa harta, tawakal betul kepada Allah. Jadi kamu ni bawa harta, jadi kami tak bercakap dengan orang yang terhalang dengan sesuatu yang dia bawa. Itulah harta. Jadi orang ni musafir bawa bekal. Kawan tu 40 orang tu tak bawa bekal. Tawakal dia tinggi, sampai di situ, tak nak tu dah semayang, pokok delima hak tak berbuah, tiba-tiba ada buah. Jadi dia ni, lepas tu aku dah apa? Ada harta, tak ada bekal lah. Tapi bapa aku tak dapat buah tadi. Dia kata kamu terhalang dengan harta kamu. Pergilah kamu, buanglah semua sesuatu yang kamu bawa ini di lembah yang ada di balik gunung ini. Setelah itu kembalilah kemari agar kamu bisa mendapatkan apa yang kami dapatkan. Kalau kamu nak juga buah delima macam kami, kamu pergi balik gunung, campak semua yang kamu bawa ni. Aku pun mendaki gunung, kata dia. Akan tetapi jiwaku tidak mengizinkan diriku untuk membuang barang bawaanku. Maka aku memendam barang bawaan tadi lalu kembali. Sang pemimpin bertanya, apa barang yang dibawa sudah kamu buang? Dia kata, sudah. Dia kata, kamu lihat sesuatu, nampak tak dekat pokok ni? Tak nampak. Orang lain ambil satu-satu, dia ni tengok, tak ada buah pokok ni. Berarti kamu tidak membuang apa pun. Kembali dan buanglah barang bawaanmu di lembah. Aku kembali lagi dan melakukan apa yang diperintahkan. Dan tiba-tiba cahaya kewalian menyelimuti tubuhku. Lepas buang tu, tiba-tiba cahaya kewalian mari menyelubungi aku. Seakan-akan baju zirah. Tiba-tiba tengok bercahaya di badan ni. Pakaian kewalian, dia kata. Aku pun kembali, tengok-tengok ada satu lagi pokok buah delima. Orang tak ambil, akulah. Tadi tak nampak sebab tak campur semua harta benda ni. Ni nampak dah pasal dah campur semua. Dah jadi wali dah. Tidak lama aku pun memakannya sendirian kerana lapar dan haus. Tidak lama berselang aku pergi ke kota Makkah. Di sana aku bertemu dengan 40 orang itu. Di antara sumur Zamzam dan makam Ibrahim. Mereka menghampiri aku, mengucapkan salam dan menanyakan keadaanku. Aku menyatakan, akhirnya aku tidak memerlukan kalian lagi, tidak juga memerlukan kata-kata kalian. Sama halnya dengan Allah membuat kalian tidak perlu akan kata-kataku semenjak awal. Sungguh di hatiku tidak ada lagi tempat untuk selain Allah. Jadi jumpa sekali lagi Mekah, aku tak berhajat dah kepada kamu seperti mana kamu dulu tak berhajat kepada aku, kerana di hati aku ni tidak ada dah tempat melainkan hanya untuk Allah sahaja. Mana tawakal dia ni hebat lah. So akhirnya dia buang semua bekalan dia, jadilah dia sufi betul-betul bertawakal kepada Allah. Ingat lagi tak kita baca talbis iblis terhadap golongan sufi dalam bermusafir? Dulu kita pernah baca, kan? Di mana cacat cerita ni? Penulis berkata, cacat cerita ni penulis berkata, dalam sanad kisah tersebut terdapat Amr bin Wasil, seorang yang dinyatakan dhaif oleh Ibnu Abi Hatim. Selain itu Al-Adami dan ayah ini sama-sama tidak diketahui keadaannya. Dari sudut sanad, cerita ni ada masalah. Sebab seorang dhaif, dua orang lagi majhul, tak dikenali dari sudut sanad. Kemudian kata Ibnu Jauzi dalam kitab dia, cacat cerita ni juga perkataan pemimpin di atas, lalu buanglah yang kamu bawa itu, yakni harta kamu bawa ni, buang semua harta kamu.
Nak jadi tawakal ni kena buang harta. Menunjukkan kisah tersebut sengaja dikarang dan direkayasa sebab para wali yang benar tidak akan menyelisihi syariat, dan syariat melarang kita menyia-nyiakan harta. Wali yang sebenar, kalau dia tak bawa harta tu satu, tapi kalau ada harta dia tak akan suruh buang, sebab menyia-nyiakan harta adalah perkara yang dilarang dalam syariat. Wali dululah, kalau wali lah ni dia tak buang dah harta, dia ambil dah harta wali lah ni. Dah, siap dia kata pula rawatan buang saka ni berapa ratus, berapa ribu, siap ada harga siap. Dia pun kata kena ada pengeras, tapi janganlah RM1 pengeras tu, dia kata. Ini wali akhir zaman dia lain pula cerita dia. Tapi kita kata cerita ni rekayasa. Sebab apa? Kalau betul ni wali, dia tak akan suruh menyia-nyiakan harta. Kemudian, cacat dia yang kedua, pernyataan Sahal, cahaya kewalian menyelimutiku, menunjukkan kisah ini dibuat-buat dan omong kosong. Kisah seperti ini tidak akan mampu memperdayakan orang yang berilmu. Hanya orang-orang bodoh lagi tidak memiliki mata hati yang terperdaya oleh kisah seperti ini. Dari Abdul Aziz Al-Baghdadi menunjuk bahawa dia menuturkan, aku biasa merenungi kisah-kisah kaum sufi. Satu ketika aku naik ke atap, lalu aku mendengar suara bacaan, wa huwa yatawallas salihin, maknanya dia melindungi orang-orang salih. Sontak aku menoleh, maknanya kemudian aku menoleh namun tidak melihat apa pun. Aku kemudian menjatuhkan diri dari atap tersebut. Ternyata aku dapat melayang di udara. Penulis berkata, kisah di atas dusta dan mustahil. Orang berakal tidak akan menyaksikan tidak akan sangsi, maknanya tidak akan meragukan kebohongan kisah ini. Andai pun kisah tadi benar, tuh menjatuhkan diri dari atap rumah haram hukumnya. Kalau betul pun, takkanlah seorang tu nak test diri dia wali ni kena terjun atap rumah. Betul tak? Aku dah amal-amal sekian-sekian ni, aku nak test aku ni wali ke tak wali. Dia pun naik atas bangunan tinggi terjun. Bolehkah lagu tu? Mana boleh. Perbuatan terjun bangunan tu membinasakan diri dan dilarang oleh syariat. Jadi nampak sangat cerita ni cerita rekaat. Okey. Adapun perkiraannya bahawa Allah melindungi orang-orang yang melakukan perbuatan terlarang, sungguh itu merupakan perbuatan yang batil. Kerana Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi dia baca ayat Quran, dia kata Allah akan lindungi orang soleh, lalu dia terjun mengharapkan Allah melindungi dia yang terjun bangunan tu. Tiba-tiba dia rasa dia boleh terbang di udara. Maka kita kata cerita ni cerita dongeng. Pasal apa? Bertentangan dengan syariat. Syariat tak suruh kita terjun bangunan, dan ayat Quran itu tidak menyatakan Allah melindungi orang yang terjun bangunan atau membinasakan diri sendiri, kerana Allah menyatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Bagaimana mungkin dinamakan orang saleh jika terbukti dia melanggar perintah Tuhannya? Dengan asumsi bahawa, dengan anggapan bahawa dia memang orang saleh, siapa kira-kira yang memberitahukan bahawasanya dia termasuk bahagian dari mereka? Ini satu lagi isu, tanda molek ni. Kalau betul pun dia orang saleh, siapa yang bagi tahu dia wali? Ama orang mendakwa dia ni wali. Soalnya, ada majlis ijazah ke, majlis convocation, majlis convocation wali-wali Allah? Kalau pun ada, siapa yang sediakan senarai itu? Siapa yang sediakan senarai itu? Jawapannya, kalau ada betul orang menyediakan senarai itu, dia telah mendakwa sesuatu yang gaib, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang boleh justifikasi. Tak ada boleh kata, oh nak kata dia tu wali, dia ni wali.
Dia kata, andai kata orang tu betul soleh, siapa yang bagi jaminan dan bagi pengiktirafan bahawa dia tu wali? Hari ni dia kata, dia ni wali ni. Soalan dia, siapa bagi tahu dia wali? Hanya wali yang mengenal wali. Oh, tak, dia hanya wali yang mengenal wali. Hanya wali yang mengenal wali. La ilaha illallah. Apakah dia mendakwa wali tahu benda gaib? Kalau dia kata wali tahu benda gaib, maka itu bertentangan dengan syariat. Okey. Baik. Sejumlah kaum berhasil menyusup di kalangan sufi dan menyerupai cara beragama mereka. Mereka pun mengklaim berbagai karamah dan menampakkan berbagai kejadian luar biasa di hadapan orang awam. Dampaknya dan kesannya mereka dapat memikat hati kaum awam dengan kejadian luar biasa tersebut. Ini ramai. Dia bukan sebenarnya orang soleh, tapi dia menyamar-nyamar orang soleh, tapi dengan ilmu kebomohan dia mampu menampakkan sesuatu yang pelik di mata orang awam, maka orang awam pun tertipu, terpikat dengan keanehan tersebut. Diriwayatkan kepada kami dari Al-Hallaj bahawa dia memendam roti, daging panggang dan manisan di satu tempat di padang pasir. Kemudian memberitahukan hal itu pada salah seorang sahabatnya. Keesokan harinya dia pun berkata kepada sahabat-sahabatnya, jika kalian berkenan, kita akan dapat berwisata. Berwisata ni tu, melancong. Dia pun kemudian berdiri dan lalu diikuti oleh orang-orang. Sesudah semua orang tiba di tempat yang dimaksud, sahabatnya yang sebelumnya sudah diberitahu mengenai lokasi memendam makanan mengutarakan kepadanya, kami ingin makan itu dan itu. Al-Hallaj meninggalkan mereka dan bersendirian menuju tempat makanan ditimbun, lalu solat 2 rakaat. Sesudah itu Al-Hallaj membawakan makanan yang dimaksud sesuai keinginan mereka. Kena tipu atas darat. Oh, pandai dia. Dia tanam siap-siap dah. Dia tanam apa dia tanam? Dia tanam roti, daging panggang, manisan. Dia pun apa? Sudah ngajak hari ni mari kita pergi berjalan-jalan. Kawan tu tahu dah dia tanam apa. Siapa di tempat tu, aku rasa nak makan roti, daging panggang lah. Oh. Halak jangan kata tak apa. Dia pun pergi tempat dia tanam. Tak tahu solat 2 rakaat. Lepas daripada tengok-tengok, ada sungguh. Karamah, padahal dia siap-siap dah. Ni macam ramah kadang-kadang Tok Bama ni gini dah. Ni lah ada juga ni tumbuk durian, padahal ada potong siap-siap ada duri. Nampak macam pecah durian tu, padahal potong siap-siap dah. Allah Akbar. Pelik sungguh. Zaman kita ni pelik, tuan-tuan. Al-Hallaj pernah mengulurkan tangannya ke atas lalu melemparkan emas ke tangan orang dan membuat satu kebohongan terkait dengannya. Satu hari salah seorang yang hadir berkata kepada Al-Hallaj, dirham-dirham itu sudah diketahui. Aku akan beriman jika kamu memberikan 1 dirham yang di situ tercantum namamu dan nama ayahmu. Al-Hallaj terus menerus merekayasa kebohongan akan karamahnya sampai hukuman salib ditegakkan. Dari Abu Amr bin Haywah, dia menceritakan, tatkala Husain Al-Hallaj dibawa untuk dihukum mati, aku pun hadir bersama sejumlah orang. Aku pun terus menyusup masuk di keramaian sehingga aku dapat melihat Al-Hallaj. Dia mengucapkan kepada para pengikutnya, jangan sampai hukuman mati ini membuat kalian takut, kerana aku akan kembali kepada kalian dalam hitungan 30. Keyakinan Al-Hallaj ini adalah keyakinan yang buruk. Di bahagian awal buku ini telah kami sebutkan sebahagian dari keyakinan dan kerancuannya. Juga kami jelaskan bahawa dia dijatuhi hukuman mati atas fatwa fuqaha di masanya. Di kalangan sufi kontemporari ada yang melumur diri sendiri dengan minyak tertentu lalu duduk di atas tungku. Dia memperlihatkan perbuatannya itu sebagai karamah. Aku menyebutkan kisah-kisah seperti ini tidak lain agar diketahui bahawa sudah sejauh itu mereka mempermainkan agama. Maka masihkah syariat boleh bertahan dengan keadaan seperti ini? Jadi
khulasatul qaul kita kata ada orang diberi karamah dan tertipu dengan karamah ataupun tertipu dengan sesuatu yang syaitan menampakkan kepadanya seperti karamah. Dan lebih berat lagi, ada orang mereka-reka karamah sendiri, seperti dia pergi tanam benda-benda hak tu dan kemudian menampakkan kepada awam seolah-olah itu karamah, padahal dia sendiri yang reka. Dan benda-benda macam ni lah tipu daya iblis terhadap orang-orang awam. Jadi kita harap Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang berakal, cerdik dalam menilai. Nilailah agama berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah, bukan dinilai agama dengan testimoni dan kepelikan yang didakwa oleh sebahagian dari orang-orang yang jahil. Sesungguhnya agama itu benar dan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sudah cukup bagi kita untuk beramal. Tidak perlu kepada perkara-perkara pelik yang menyebabkan kita beramal. Cukuplah apa yang Allah kata dan cukuplah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW sebagai alasan untuk kita beramal, dan kita mengharapkan keredaan serta ganjaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kelak nanti, insya-Allah. Wallahu taala alam. Apabila bab tu kita akan sambung pada bab yang ke-12, talbis iblis terhadap orang awam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.